Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berkenalan. Nama saya Muhammad Zarif bin Muhammad Rafian. Saya merupakan pelajar daripada Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, jurusan Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik, dan saya merupakan pelajar tahun 3 daripada Universiti Tun Hussein On Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Muzaffar, pelajar tahun 3 jurusan Teknologi Kejuruteraan Mekanikal daripada Universiti Tun Hussein On Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Hilmi bin Muhammad Hazmi. Saya pelajar tahun 1 semester 2 jurusan Sarjana Muda Kejuruteraan Awam dengan Kepujian dari Universiti Tun Hussein On Malaysia, UTHM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Profesor Madya Dr. Abdul Muttalib bin Leman dari Fakulti Teknologi Kejuruteraan Universiti Tun Hussein On Malaysia. Saya telah dihubungi oleh sekumpulan pelajar yang meminta saya sebagai mentor untuk projek mereka, dan mereka ingin menyertai Agrosis Hub 3.0. Saya menyatakan kepada mereka apabila bekerja dengan saya ni orangnya yang sangat kritikal, dan saya memerlukan komitmen yang tinggi dari kumpulan pelajar ini. Walau bagaimanapun mereka telah bersepakat untuk memilih saya sebagai mentor. Oleh yang demikian, saya telah menumpukan sedikit masa untuk saya mendapatkan maklumat-maklumat awal berkaitan dengan projek yang boleh dihasilkan. Kita menghargai usaha yang dibangunkan ini. Kita berusaha untuk bersama-sama menyertai pertandingan Agrosis Cup 3.0 ini. Jadi saya telah memanggil pelajar tersebut, kumpulan pelajar tersebut, dan saya telah memberikan buku yang telah saya hasilkan. Inilah buku yang telah saya hasilkan bersama pelajar-pelajar saya, dan saya meminta kumpulan pelajar ini untuk baca dahulu, fahamkan dahulu, dan sekiranya bersetuju, hubungi saya semula. Dan Alhamdulillah, nampaknya 3 orang pelajar ini menyahut cabaran. Yang pertama ialah saudara Zarif, yang kedua ialah saudara Muhammad Syafiq, dan yang ketiga saudara Muhammad Ilham. Saya sangat berbangga dengan usaha yang mereka lakukan ini. Dan sebenarnya banyak inovasi yang boleh kita hasilkan melalui projek yang berbentuk pertanian. So, kita akan lihat segala projek yang mereka lakukan dari peringkat awal sehingga terhasilnya produk ini, sehingga terhasilnya projek ini. InsyaAllah, mana yang baik itu boleh kita teruskan, yang mana ada sudut-sudut kelemahan itu kita akan perbaiki dari semasa ke semasa. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bagi menyedari sebenarnya kehebatan Prof Muttalib ni, kita ada banyak projek sebenarnya nak pilih. Okey, jadi kita pilih activated carbon. Okey, sebab kenapa kami memilih projek activated carbon ini adalah kerana yang pertama sekali, yang paling sebab antara paling besar lah, okey, dia mengikuti daripada Sustainable Development Goal. Okey, ada banyak perkara dalam SDG yang kita boleh kaitkan dekat dalam projek dan metod yang kita gunakan. Jadi yang pertama yang saya boleh jelaskan di dalam SDG yang berkaitan adalah clean water and sanitization. Seperti yang kita tahu, sebenarnya di dalam water filter yang ada dekat rumah tu, ada beberapa yang menggunakan activated carbon bagi membersihkan kualiti air. Itu adalah SDG yang ke-6. Lepas tu SDG yang ke-7 iaitu affordable and clean energy. Melalui proses yang kami lakukan, sebenarnya tak banyak asap yang keluar, dan daripada kilojoule hasil pembakaran tu adalah lebih tinggi berbanding asap yang dihasilkan. Dekat situ kita boleh nampaklah affordable and clean energy, dan bahan-bahan yang kami gunakan untuk penghasilan activated carbon ni adalah daripada bahan buangan dan sisa-sisa pertanian. Jadi menurut SDG yang ke-11 iaitu Sustainable Cities and Communities, kami menyedari bahawa projek-projek kami ini jika dikumpulkan sisa-sisa daripada komuniti setempat, dia akan boleh digunakan sebagai activated carbon. Jadi tiada bahan yang tersisa lah daripada sisa pembuangan di komuniti kita.
Sebenarnya daripada SDG yang 11 dan ke-12 ni adalah hampir samalah bagi saya, iaitu responsible consumption and production, di mana kita dah produce something dan kita boleh cyclekan balik bahan buangan tu kepada penggunaan kita sendiri. Jadi macam kita lihat daripada hasil pertanian kita, okey, kelapa sawit, kelapa daripada sabut tersebut, daripada buluh dan juga daripada biji getah punya shells tu, kita proseskan balik, maknanya hasil pembuangan daripada pertanian tu kita proseskan semula untuk menjadi produk kepada end user. Okey, dan yang terakhir sekali adalah SDG yang ke-13, iaitu climate action, di mana hasil daripada pemprosesan kita punya activated carbon ni, actually dia menghasilkan pure CO2. Kenapa pure carbon dioxide ni penting? Sebab dia akan disekitarkan dirembeskan saya pun tak pasti. Yang penting dia akan melakukan penyelerakan, di mana kalau pokok-pokok di hutan sebenarnya memerlukan CO2 yang pure lah, bukan carbon monoxide daripada kereta. Jadi dekat situ kita boleh nampaklah climate action, di mana dia dapat mengurangkan sedikit sebanyak daripada aktiviti climate. Selain daripada pemilihan projek yang berdasarkan SDG, selain daripada itu kami memilih projek ini daripada segi sudut nilai perniagaannya. Dan mengambil daripada data Markets and Markets menyatakan bahawa pasaran karbon aktif global dianggarkan bernilai 5.7 juta pada tahun 2021 tahun ini, dan dianggarkan mencapai USD 8.9 juta pada tahun 2026, dan pada rate CAGR 9.3% dari 2021 sehingga 2026. Kami melihat perkara ini adalah selari dengan misi Universiti Tun Hussein All Malaysia, iaitu ingin mencapai ataupun ingin menjadi Global Technopreneur University by 2030 ataupun Global Technopreneur University sehingga ke 2030, ataupun dikenali sebagai #GTU 2030. Seterusnya saya akan menceritakan serba sedikit berkaitan dengan proses untuk menghasilkan activated carbon. Untuk bahan mentah menghasilkan activated carbon ini, kita ambil daripada sisa buangan daripada pertanian. Sebagai contoh, buluh, tempurung kelapa, kernel daripada minyak kelapa sawit, dan yang terakhir adalah daripada kulit biji getah. So, proses untuk menghasilkan activated carbon bermula daripada proses carbonization process. So, proses ini mengambil masa selama 1 jam dan suhu yang digunakan adalah di antara 650 hingga 800 degree Celsius. Selesai daripada itu, bahan mentah akan ditukarkan dalam bentuk arang, dan arang ini belum dipanggil activated carbon. Kita perlu menghancurkan arang-arang tersebut sebelum kita mengaktifkan arang tersebut. So, proses untuk mengaktifkan arang tersebut boleh terbahagi kepada 3, iaitu secara chemical, secara fizikal, ataupun campuran daripada chemical dan juga fizikal. Selesai daripada pengaktifan karbon tersebut, kita akan mengasingkan ataupun membahagikan arang-arang tersebut kepada 3 saiz. Saiz besar, saiz sederhana dan saiz kecil. Selepas activated carbon diasingkan mengikut saiz yang telah ditetapkan, activated carbon tersebut akan digunakan bergantung kepada produk hiliran yang diminta. Itu saja. Terima kasih. Okey, dalam kajian kami ini begitu banyak fungsi yang terdapat daripada penghasilan activated carbon, tapi kalau saya nak listkan memang tak cukup masa lah. Jadi saya akan bacakan sikit banyak fungsi yang kami fokuskan. Okey, antaranya fungsi activated carbon ni kita akan campurkan activated carbon dalam baja pokok. Seterusnya kita dapat campurkan juga dalam tanah sebagai penyimpan karbon untuk meningkatkan sifat tanah. Seterusnya sebagai penapis udara serta penyerap bau. Sebagai contoh, banyak kenderaan dan industri menggunakan activated carbon dalam penghasilan produk mereka. Okay, seterusnya dapat serapkan bau dalam kasut. Kita boleh buat dalam packaging dan kita letak dalam kasut. Jadi bau-bau yang agak tidak menyenangkan tu dapat hilang dengan menggunakan activated carbon.
dan seterusnya dapat mengurangkan bau, sedikit sebanyak bau dalam baja kimia. Terima kasih. Itu je. Jadi fungsinya saya di sini adalah untuk menunjukkanlah cara sedikit sebanyak penggunaan daripada pelbagai sudutnya. Sebenarnya kita boleh menggunakan dalam pertanian, industri, dan ini adalah salah satu contoh yang kita boleh gunakan dalam pertanian. Okey. Activated carbon yang telah dihancurkan dengan saiz yang kecil, kita akan masukkan dia di dalam pouch, okey. Pouch seperti ini. Ataupun kalau kita tengok, kita dah packagekan dia. Alright. Jadi kita dah penat bertani kan, kita pakai kasut bertani itulah kan, memang biasanya akan berbau. Jadi kita ambilkan sedikit yang kita dah package ni, masukkan dalam kasut. Okey, biarkan seharian bersama dengan kasut, insya-Allah okey 90% bau daripada kasut tu akan hilang. Sebab fungsi aktiviti karbon ni adalah untuk menyerap kelembapan dan juga bakteria yang punca daripada bau dalam kasut tersebut. Kemudiannya untuk kegunaan pertanian, okey, kita boleh menjadikan kita punya aktiviti karbon tu sebagai kita punya topsoil. Okey, selain topsoil, sebenarnya kita pun boleh campurkan dengan tanah juga, sebab dia akan meningkatkan fungsi tanah tu lah sendiri. Dan juga kalau kita pakai macam baja-baja amonia, nitrogen, biasanya dia akan mengeluarkan bau. Jadi dengan aktiviti karbon ni, selain daripada meningkatkan hasil orang kata apa, fungsi tanah tu, okey, kita dapat mengurangkan bau lah daripada baja tu sendiri sedikit sebanyak. Okey, alright. Kalau boleh lihat di sebelah saya ni adalah sedikit timbunan tanah yang kita telah gabungkan dengan aktiviti karbon. Selain daripada itu, untuk pertanian di dalam bangunan ataupun kita panggil indoor farming, kita ada juga boleh menggunakan aktiviti karbon ni sebagai HEPA filter. Okey, HEPA filter ni yang kita tahu untuk mengkondusifkan kualiti udara di dalam sesebuah bangunan. Jadi seperti kita tahu, kalau macam udara di dalam bangunan ni susah nak escape. Jadi dengan bantuan daripada HEPA filter yang isinya adalah activated carbon, dia akan mengkondusifkan lagi dari segi sudut bau, kualiti udara dengan menggunakan HEPA filter. Dan selain daripada itu, okey, jika kita kompreskan kita punya activated carbon ni, kita boleh jadikan dia sebagai satu arang, betul Prof? Boleh jadi arang Dan arang ni boleh digunakan juga untuk sistem aromatik lah. Mungkin next time kita kompres dengan ni gaharu next time Prof kan? Boleh. So selain daripada macam orang kata rumah kita bau gaharu, bau wangi macam duduk dekat Arab kan, tapi nyamuk pun tak nak dekat dengan kita sebab activated carbon ni. Dia membantu untuk repel insects lah, kita panggil serangga. So ni adalah sedikit sebanyaklah daripada penggunaan activated carbon daripada hasil buangan yang seperti saya dah beritahu tadi. Selain daripada itu, sebenarnya kalau kita manfaatkan betul-betul, sebenarnya dia lebih melestarikan alam. Macam tu kan. Okey, saya rasa itu saja untuk cara penggunaan sedikit sebanyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Mungkin kepada orang seterusnya, tak tahu kan. Macam mana editor edit kan. Okay, bye-bye.